Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar? Hari ini hari ketiga kita berpuasa, yang mana insya-Allah sebentar lagi akan masuk waktu maghrib, bolehlah kita berbuka. Sekarang ni pun bateri badan dah mula menyusut, mungkin dah tinggal sipi-sipi, dah tinggal baki-baki je lagi. Jadi mungkin agak mencabar, tapi insya-Allah Allah akan bagi kekuatan pada kita, kerana Allah lah yang menciptakan tubuh badan kita. Kita percaya Allah lah yang menciptakan tubuh badan kita, dan Allah jugalah yang telah mensyariatkan ibadah puasa untuk kita berpuasa dari pagi sebelum bila terbit matahari sehingga terbenamnya matahari, dan pasti Allah tahu kadar ketahanan dan kekuatan tubuh badan kita. Jadi bila Allah dah syariatkan puasa dan Allah sendiri yang menciptakan kita, pastilah menurut kadarnya dan pasti kita boleh bertahan. Cuma mungkin awal-awal hari ketiga baru kan, mungkin rasa macam masih lagi belum kuat lah. Biasanya kalau dah lepas hari ke-20 ke 15 ke, dah boleh main bola lah petang-petang. Jadi insya-Allah sementara kita menunggu waktu berbuka, sedikit perkongsian daripada saya masuk hari ketiga pada bulan Ramadan ini. Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Putrajaya FM. Sementara nak berbuka, antara yang ingin saya pesan, nak berbuka puasa ni ialah tempoh waktu yang mana mustajab berdoa. Jadi jangan lupa berdoa. Bila nak buka puasa nanti, banyakkan berdoa, waktu tu mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Az-Zuhri antara ulama yang menekankan ibadah doa. Dalam Ramadan, selain daripada puasa, dia ada 3 ibadah utama juga. Yang pertama, tilawatul Quran, baca Al-Quran. Kerana Ramadan ni bulan Al-Quran. Ramadan ialah bulan Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran. Kalau tajwid tak cekap, baca merangkak-rangkak, baca tak faham apa, baca saja tapi tak faham kan, tak ada masalah. Teruskan membaca kerana ini ialah bulan tilawatul Quran. Bulan kita banyakkan membaca Al-Quran. Kerana itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita, bila masuk bulan Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Dalam riwayat disebut sekali waktu malam dan sekali waktu siang. Waktu malam tu mungkin ketika solat malamnya, dan siang ni ketika dia membaca. Jadi Masya Allah, ini antara tradisi yang perlu kita teruskan. Kita kena hidupkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ni. Bulan-bulan lain pun kena baca, tapi bulan Ramadan ni akan berganda lagi usaha yang patut kita letakkan bersama dengan Al-Quran. Kalau yang sepanjang bulan-bulan sebelum ni kita tak berapa banyak luangkan masa untuk Al-Quran, Ramadan ni kita mula, kita banyakkan membaca. Dan lepas tu bila habis Ramadan, insya-Allah kita cuba maintain, kita cuba konsisten dengan momentum membaca Al-Quran tu, insya-Allah. Jadi itu ibadah pertama yang disebut oleh Imam Az-Zuhri. Yang kemudian bulan Ramadan ini antara ibadah yang agung yang perlu kita hidupkan ialah memberi orang makan, bersedekah dan infak. Kita kena banyak-banyak buat sekadar yang kita mampu, insya-Allah. Tuan-tuan yang ada kelapangan rezeki, ekonomi yang stabil, inilah waktu berkongsi. Kerana apatah lagi pada bulan Ramadan ni, ganjaran akan dilipat gandakan. Disebut sehingga 10 kali hingga 700 kali ganda. Kalau kita bagi RM1, kalau dengan keikhlasan, kalau dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang betul-betul ikhlas, yang baik, kita bagi RM1, mungkin di sisi Allah nilainya jadi RM700. Jadi ini peluang tuan-tuan. Dan Rasulullah SAW pun diriwayatkan dalam bulan puasa akan jadi ekstra dermawan, ekstra murah hati. Jadi kita pun kena macam tu. Bagi orang makan, sedekah, banyakkan infak, insya-Allah. Inilah bulan kita mengejar ganjaran-ganjaran pahala yang berlipat ganda tu. Kemudian yang ketiga ialah doa.
Ibadah doa perlu dilakukan, diperbanyakkan sepanjang bulan Ramadan. Dan doa ni betul macam saya sebut, dekat-dekat nak puasa, nak buka puasa nanti, waktu yang mustajab doa. Tapi sebenarnya tempoh berdoa yang mustajab juga ialah sepanjang kita berpuasa ni. Daripada mula puasa, daripada terbit matahari sehingga ke terbenam matahari, waktu tu kita boleh memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ini kan bulan pengampunan. Bulan yang mana Allah nak ampunkan kita, bebaskan kita daripada api neraka. Allah akan makbulkan doa-doa kita, orang yang sedang berpuasa, sedang melakukan ibadah agung ni. Jadi, banyakkan berdoa. Lebih-lebih lagi bila dah dekat nak waktu berbuka lah. Dan malam pun apatah lagi. Ada hadis pada 1/3 malam Allah Subhanahu Wa Taala turun dan nak ampunkan dosa-dosa kita dan nak berikan apa yang kita minta dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang ni. Dalam bulan Ramadan ni banyakkan berdoa. Dan hadis juga ada menyebut bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Atau kama qala, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, wahtisaban dan mengharapkan ganjaran, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi sebenarnya kalau kita mengharapkan ganjaran ketika kita sedang beribadah, melakukan amal soleh, ianya tak salah. Pandangan yang kata, oh, cinta sejati itu tak mengharapkan balasan, itu cinta sesama makhluk. Dengan Allah, Allah bukan makhluk. Allah Al-Khaliq. Allah ialah pencipta kita. Lagi banyak kita minta, lagi dia suka. Kalau dengan makhluk, lagi banyak kita minta, lagi lama-lama lagi menyampah lah. Lagi kawan kita pun lama-lama makin lagi jauh lah. Asyik nak minta aja kan. Alibaba pun kena marah. Alibaba punya lapuk kena marah. Asyik nak pinjam cupak aja kan. Jadi meminjam ni kalau dengan makhluk, meminta-minta daripada makhluk, lama-lama makhluk akan jadi jemu, akan jadi menyampah. Itu makhluk. Tapi dengan Allah, lagi banyak kita minta. Itu tanda ubudiyah, tanda kita memperhambakan diri, menghinakan diri kita. Allah lagi suka. Minta banyak-banyak. Jadi, mintalah, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyaknya. Dan bila kita melakukan amal soleh, tak salah untuk kita minta. Sebab tu Nabi sebut, ihtisab. Minta, mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apatah lagi bila dalam bulan puasa ni, bila kita berpuasa, kemudian nanti kita solat, kita mengaji, baca Al-Quran dan sebagainya, waktu tu minta Allah ganti. Dan serupa juga bila kita puasa ni, kalau tengah panas-panas kan, hari ni tak hujan pula, cuaca panas, kebetulan sahur semalam pun terlambat ke pagi tadi, tak sempat nak makan atau sebagainya, tiba-tiba rasa dahaga sangat, tiba-tiba tadi dekat luar kena berjemur kejap sebab parking kereta jauh, sementara nak pergi kereta tu terik, tekak kita rasa kering dan sebagainya. Waktu tu harap ganjaran daripada Allah. Itu motivasi kita. Kita mohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berilah ganjaran atas rasa dahaga ni, ya Allah. Dan itu sebenarnya memberi kekuatan pada kita untuk meneruskan ibadah ni. Itu, minta banyak-banyak doa. Dan hari ini insya-Allah kita nak kongsi juga tentang apa yang disebut sebagai niat. Niat ini penting dalam ibadah. Ada satu hadis yang selalu menjadi pembuka hadis kepada kitab-kitab para ulama, antaranya Al-Imam Al-Bukhari bila dia menulis Jami' As-Sahih, kitab himpunan Sahih Bukhari, yang kita sebut Sahih Bukhari itu kan. Kitab Jami' As-Sahih dia tu, dia menghimpunkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab dia. Antara kitab yang disepakati kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, itulah kitab Sahih Bukhari. Hadis pertama dia letak hadis yang kita nak sebut kejap lagi. Begitu juga Imam An-Nawawi bila dia menghimpunkan 40 hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis. Hadis pertama dia letak hadis niat. Hadis ni juga. Dan begitu juga kitab macam Riyadhus Shalihin, banyak lagi kitab para ulama akan banyak yang meletakkan hadis yang kita nak kongsi ni, hadis niat ni, sebagai hadis pemuka, sebagai hadis pemula. Dan para ulama seperti Imam Abu Daud, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan hadis ni merupakan 1/3 atau 1/4 daripada agama. Maksudnya hadis ni merupakan foundation, dasar ataupun asas kepada agama kita. Kenapa? Kerana niat dia akan mempengaruhi segala perkara yang kita lakukan.
Dia akan membezakan, menjadikan suatu perkara itu sah atau tidak, batal atau tidak, halal atau haram, dan apa lagi, dan sebagainya lah. Terlepas tanggungjawab atau tidak dan sebagainya. Yang membezakan antara amalan itu jadi amalan wajib atau sunat dan sebagainya ialah niat. Niat dapat membezakan. Dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau kama qala. Daripada Umar Al-Khattab, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dan setiap dari kita akan ada niat dan kehendak kita sendiri. Jadi siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul. Tapi siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan wanita supaya boleh dinikahi, maka hijrahnya itu bergantunglah pada apa yang dia kehendaki, apa yang dia niatkan. Hijrah itu bergantung kepada niatnya. Jadi hadis ini menjadi dasar agama kerana niat, konten itu kerana niat. Kerana niat ini mampu mengubah banyak perkara. Kita tengok satu contoh, orang yang keluarkan duit untuk orang lain, sedekah, hadiah, infak dan sebagainya. Perniagaan kita maju, untung ratus-ratus ribu, juta-juta, kapal di laut, gedung di darat dan sebagainya. Tapi kita pun suka belanja orang, beri orang hadiah, bantu orang susah sana sini. Kita sedekah, kita bagi duit dekat orang. Semua tu kita bagi tanpa pernah meniatkan diri kita untuk mengeluarkan zakat. So zakat kita tak pernah keluar. Kita tak pernah ada niat nak zakat, untuk ambil inisiatif, untuk kira sebagainya. Lepas tu kita keluarkan, bagi pada asnaf dan sebagainya. Kita tak pernah buat. Tapi kita bagi, kita memang belanja orang, banyak belanja orang. Sama ada yang miskin, kaya, yang orang biasa, kita memang banyak belanja. Bahkan belanja tu lebih besar daripada nilai yang zakat yang sepatutnya kita keluarkan. Adakah kita terlepas daripada tanggungjawab menunaikan zakat? Tidak. Sebab waktu kita keluarkan duit, kita tidak berniat zakat. Jadi, perbuatan yang sama membezakan hukum, membezakan amalan disebabkan niat. Niat membezakan amalan walaupun perbuatan itu sama. Serupa juga solat. Bila kita solat, katalah masuk waktu subuh, kita nak pergi travel, kita rushing masuk waktu subuh, tapi rasa-rasa macam sempatlah untuk solat sunat 2 rakaat qabliyah, sunat fajar qabliyah fajar 2 rakaat, kita pun solat. Ni subuh dah masuk ni, kita pun solat sunat 2 rakaat, Allahu akbar, kita pun solat, habis 2 rakaat, tiba-tiba orang datang rumah. Okey, jom kita nak gerak sekarang ni. Bas nak bergerak ke apa ke, rombongan nak gerak dah. Jadi tak sempat dah nak tunggu ni, dah lambat ni. Jom kita pergi. Kita pun alamak, tadi dah buat 2 rakaat. Tadi niat sunat. Boleh tak tukar? Tukar je lah. Kita tukar jadi niat. Yang tadi tu dikira subuh je lah. Kita kira tadi tu kira macam solat subuh. Lepas kita pun terus pergi. Langsung tak solat subuh. Boleh tak boleh? Walaupun 2 rakaat yang sama, dan katalah kita andaikan kita memegang pandangan yang kunut subuh tu tak perlulah. Sebab ada 3 mazhab lain memang tak kunut subuh. Jadi kita andaikan kita pegang pandangan kunut subuh tu tak perlu. Jadi tadi solat 2 rakaat serupa macam solat subuh juga. Sebiji. Jadi boleh tak transfer lah, tukar. Tak jadilah tadi tu bukan solat subuh lah. Tadi tu bukan solat qabliyah lah. Tadi tu kira macam solat subuh. Kita pun keluar terus tanpa solat subuh. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab niat waktu solat tadi tu, kita niat untuk solat sunat. Tak boleh kita tukar-tukar. Jadi pelaksanaan itu bergantung kepada niat. Kena ada niat yang tepat, yang betul, barulah dihitung sebagai ibadah yang khusus. Kan? Dan apa yang nak saya sentuh juga tentang niat, yang berkenaan dengan puasa ni, ialah isu lafaz niat. Ini memang masalah dari dulu lagi.
Banyak saya dengar. Sebab dulu saya mengajar dekat sekolah. Saya banyak dengar. Antara yang mula-mula sebelum masuk waktu Ramadan, student-student saya kecil-kecil banyak kan. Ustaz, tak ingatlah macam mana nak baca niat niat puasa, boleh tak tulis kat kertas, nanti dia nak baca sebagainya kan. Jadi sebenarnya betul ke kefahaman tu? Sebab niat ni kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris lagi sesuai, lagi tepat, lagi praktikal. Sebab niat dalam bahasa Inggeris disebut sebagai intention. Intention. Niat kita, intention kita. Kalau bahasa Melayu, niat tu ditranslate sebagai niat. Tapi masyarakat kita sebahagiannya tersilap sangka, menyangkakan niat itu ialah lafaz niat. Lafaz niat lain. Lafaz niat ni ialah niat yang kita lafazkan di lisan. Apa yang kita sebut. Talaffuz bin niat. Kita sebut apa niat kita tu. Bahkan kadang-kadang niat lain, sebut lain. Kan kita nak solat asar. Nak solat asar lah. Kita angkat Allahu Akbar. Ada sebelum tu kita niat apa? Usalli fardhu zuhri. Kita sebut kan. Tapi kita nak solat asar sebenarnya niat kita. Tapi mulut tersebut solat zuhur. Tak sama pula lafaz niat dengan niat sebenar. Jadi kita kena beza. Lafaz niat tidak semestinya niat. Niat tidak semestinya lafaz niat. Tapi yang menjadi rukun kepada ibadah, seperti ibadah puasa ni, ialah niat, intention, bukan lafaz niat. Jadi kalau kita tak baca pun lafaz niat tu, kita lupa nak baca, nawaitu shauma ghadin an adai sampai habis niat tu, kalau kita tak baca sekalipun, kita masih lagi dikira sah berpuasa kalau kita ada intention dekat dalam hati kita yang kita nak puasa. Saya bagi contoh. Mungkin klise, mungkin ada ramai orang dah pernah dengar, mungkin agak kelakar bunyi dia, tapi ni realiti. Ada orang yang bangkit sahur. Bangun sahur, dia pun makan, dia minum kopi, dia minum teh, air panas, rehat kejap. Lepas tu mungkin dia mengaji ke, atau mungkin dia duduk saja ke, sementara nak menunggu subuh tu, itu subuh pun masuk. Dengarlah muazzin azan. Allahu Akbar. Tu dia, Allah, lupa nak baca niat. Lupa nak nawaitu shauma ghadin tadi tu. Jadi dia, Allah macam mana puasa ni? Student saya ada yang macam tu. Ustaz, lepas sahur tadi saya lupa. Ataupun masa dia tidur, dia nak bangkit sahur sebab dia nak puasa esok. Tapi tidur sedar-sedar pukul 6, dah subuh, terlepas sahur. Jadi dia mengadu, Allah macam mana ni? Sebelum tidur tu lupa pula nak niat. Jadi macam mana? Boleh puasa ke tak boleh? Sebenarnya, dia masih boleh berpuasa kerana dia sudah pun mempunyai niat. Kes pertama, dia dah bangkit sahur. Dia bangkit sahur tu tujuan dia nak puasa lah. Sebab tu dia bersahur. Jadi niat tu dah ada dah dalam hati dia. Dia nak berpuasa. Sama juga macam tadi, yang kes kedua, yang tertidur, langsung tak bangun sahur tu. Sebelum dia tidur, dia memang niat nak bangkit sahur. Sebab apa? Sebab nak puasa esok. Jadi niat tu sebenarnya dah ada. Jadi itu sudah memadai menepati rukun kepada puasa. Tak perlu untuk kita baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhan hadhihi sanati lillah dan sebagainya. Itu semua boleh kalau sekadar nak memandu niat kita, tapi sebenarnya yang menjadi rukun tu ialah intention kita, apa yang ada dalam hati kita. Ya. Jadi insya-Allah dan bab niat ni panjanglah sebenarnya. Kalau kita nak cerita pasal hadis innamal a'malu binniyat tu pun boleh sampai berjela-jela, berjam-jam boleh cerita pasal hadis tu. Begitu juga dengan niat, sebab niat ni akan melibatkan segala bentuk ibadah. Dan sebenarnya termasuklah juga solat atau ibadah-ibadah yang lain, sedekah, zakat kan. Kita pun tak ada sedekah, zakat, tak ada pun tuntutan untuk kita lafazkan niat kita tu. Tak ada pun pernah kita bagi sedekah, saja aku bersedekah RM10 kerana Allah Ta'ala. Tak ada kan? Sebab benda tu tak perlu. Lafaz niat tu tak perlu. Yang penting ialah hati kita. Hati kita perlu ada niat ataupun yang kita sebut sebagai intention. Itu sudah memadai insya-Allah. Jadi setakat ini insya-Allah ada kesempatan lagi kita akan berkongsi kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari esok dengan perbincangan yang lain berkaitan dengan Ramadan insya-Allah.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.